Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah amalan 5SB Puan Sazila binti Ibrahim. Kami dari kumpulan Simple Living akan menerangkan konsep amalan 5S. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan Simple Living, iaitu saya Muhammad Aiman Azhad bin Muhammad Zamri, merupakan ketua kumpulan untuk Simple Living, dan ahli kumpulan yang lain adalah Anas bin Zulkifli, Muhammad Danish bin Muhammad Omar, Malia Farhana, Lena Abidin, Nurul Najiha binti Hussein dan Nur Syafiqah Iwani binti Razali. Jadi tanpa membuang masa, saya akan serahkan seseorang ahli kumpulan saya untuk menerangkan definisi amalan 5S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Sazila binti Ibrahim dan rakan-rakan seperjuangan, salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Syafiqah Iwani binti Razali, bernombor metrik 01DDT19F1223 dan saya dari kumpulan Simple Living. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan beberapa poin untuk tajuk konsep amalan 5S yang telah diberi oleh Puan Sazila kepada kami. Baiklah, untuk poin saya kali ini, saya akan terangkan tentang definisi amalan 5S. Baiklah, definisi amalan 5S adalah ia merupakan teknik yang paling berkesan bagi mewujudkan budaya peningkatan secara berterusan. Cara pembaikan yang dilakukan secara sedikit demi sedikit tetapi berterusan, terutama dalam aktiviti yang berorientasikan manusia dan proses. Bagi menjayakannya, penyertaan dan komitmen yang tinggi diperlukan daripada semua peringkat anggota dalam organisasi. 5S pula bermaksud sapu, susun, sisih, seragam dan sentiasa amal. Itu sahaja daripada saya. Saya akan paskan presentation ini kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mona Farhana Zalabuddin dari kelas DDTM 3, nombor metrik 01 DDT 201048. Pelajar saya kali ini adalah prinsip amalan 5S. Yang pertama, sapu. Sapu merujuk kepada tindakan yang diambil bagi memastikan ruang tempat kerja dan peralatan dalam keadaan bersih. Tidak menjejas kualiti peralatan dan kualiti kerja serta tempat penyimpanan yang dapat mengurangkan masa pencarian dan menjamin kualiti kerja dan perkhidmatan yang tinggi. Aktiviti ini melibatkan menetap pemikiran bagi ruang atau perkasan dan mesin. Yang kedua, memastikan proses pembersihan dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merekod dan melakukan segala kerosakan untuk tindakan penyelenggaraan. Yang kedua, susun. Susun merujuk kepada prinsip setiap barang ada tempatnya dan setiap tempat ada barangnya. Perekaan tertumpu kepada kaedah penyusunan yang teratur, kemas, berkesan dan selamat. Aktiviti ini melibatkan penyusunan item dalam aturan first in, first out. Yang kedua, melabelkan dan melindaskan nama dan nombor pada item mengikut kesesuaian. Lepas tu, menyimpan item mengikut kategori-kategori. Last, item diatur supaya mudah dikesan dan boleh dicapai dalam masa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sisih. Sisih memberi tumpuan kepada pengasingan dan perusahaan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Aktiviti sisih ini melibatkan item yang tiada nilai, senang dibuang dan perlu dibuang segera. Lepas tu, item yang ada nilai tetapi tidak digunakan dan tiada kegunaan pada masa akan datang, maka perlu dihapuskan atau dijual mengikut prosedur perusahaan sedia ada. Yang keempat, seragam. Seragam mematuhi perawat persekitaran berkualiti bagi memastikan tempat kerja bersih dan teratur sepanjang masa. Last sekali adalah sentiasa amal. Sentiasa amal tindakan yang diambil bagi mengekalkan semua amalan sisih, susun, sapu dan seragam serta melakukan penambahbaikan untuk mempertingkatkan amalan 5S. Aktiviti ini melibatkan audit dalaman dilakukan secara berkala, aktiviti promosi dijalankan secara berterusan, mewujudkan sistem pengetahuan dan penghargaan kepada usaha yang ditujukan oleh mengadakan program latihan kesedaran amalan 5S secara berterusan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Najiha binti Hussein dari kumpulan Simple Living akan membentangkan mengenai faedah melaksanakan amalan 5S. Pelaksanaan amalan 5S dapat memberi pelbagai kesan positif kepada pengurusan jabatan seperti pengurangan kos, kawalan stok, urusan penyelenggaraan serta sistem dan proses kerja. Terdapat beberapa faedah dalam melaksanakan amalan 5S. Antaranya ialah persekitaran tempat kerja akan menjadi bersih, kemas, tersusun rapi dan lebih selamat. Selain itu, pekerja juga berpeluang dalam menjana idea yang kreatif bagi mencapai persekitaran tempat kerja yang bersih dan kondusif. Malah, proses pencarian menjadi lebih mudah dan pantas dalam melaksanakan kerja. Di samping itu, kesilapan kerja juga dapat dielakkan melalui kalis kesilapan. Selamat sejahtera, nama saya Muhammad Danish bin Muhammad dari kelas DDTM 3. Nombor pendaftaran saya 01 DDT 20F1102. Hari ini saya akan berkenaan faedah melaksanakan amalan 5S. Faedah yang seterusnya ialah meningkatkan semangat kerja berpasukan. Kerja berpasukan berkesan memerlukan rasa saling percaya. Kepercayaan adalah keperluan penting dalam kerja berpasukan kerana tanpa kepercayaan, kemungkinan tercetusnya konflik akan meningkat. Jadi, kepercayaan memerlukan kejujuran dan kejujuran adalah penting untuk membolehkan kerja-kerja dilakukan secara efisien. Faedah seterusnya ialah kawalan stok atau inventory akan menjadi lebih berkesan. Dengan ini, kita dapat memastikan inventory berada pada tahap optimum. Selain itu, ini juga dapat minimumkan kos pemegangan inventory.
dan dapat mengelakkan risiko kerosakan atau kecurian inventory atau stok. Faedah yang seterusnya ialah penggunaan ruang kerja yang optimum. Okey, jadi keselesaan ruang kerja sememangnya sangat penting kerana sebahagian besar masa bekerja dihabiskan di sini. Semakin ideal suasana yang dihasilkan di ruang kerja, produktiviti pekerja akan menjadi lebih tinggi. Jadi hasil kerja automatik menjadi semakin optimum. Faedah yang seterusnya ialah dapat mengurangkan kos. Jadi, penjimatan penggunaan inventory akan mengurangkan kos kita dan menghalang kerosakan ke atas inventory. Seterusnya, menghalang salah letak peralatan dan perkakasan. Dan terakhir ialah mempercepatkan proses pencarian pengesanan dalam sesuatu urusan kerja. Okey, ini adalah faedah yang terakhir. Meningkatkan kecakapan dan keberkesanan penyelenggaraan. Nama saya Ana Bezel Kefli dan nombor metik saya adalah 01DDT 19F2038. Saya akan terangkan pasal halangan dalam pelaksanaan amalan 5S. Yang pertama ialah penentangan orang terhadap program kerana perubahan budaya dan rutin yang baru. Yang kedua ialah perbezaan konsep 5S dengan konsep yang terdahulu. Dan ketiga ialah kurangnya komitmen pasukan dalam melaksanakan rutin dan tugasan 5S. Yang keempat ialah kekurangan pendedahan dan latihan terhadap amalan 5S. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman Azad bin Muhammad Zamri akan sambung poin dari ahli kumpulan saya yang sebelum menerangkan halangan dalam pelaksanaan amalan 5S. Okey. Jadi dari yang poin kelima iaitu kesefahaman diri terhadap amalan 5S. Okey, maksud kesefahaman diri ini tengok pada seseorang individu. Sesetengah individu ada persepsi yang berlainan. Contoh, individu A dengan individu B. Sentiasa amal individu A kena pastikan diri dia dalam keadaan yang baik, tetapi individu B sentiasa amal dia bermaksud sentiasa kena bersopan santun. Jadi dekat situ dia ada beza kesefahaman dalam amalan 5S dan selalunya berbeza kesefahaman ni berlaku dalam orang-orang yang baru dalam suatu bidang pekerjaan. Dan yang keenam iaitu kurang sokongan pihak atasan. Maksud kurang sokongan pihak atasan ni pula, orang-orang yang ada jawatan besar macam CEO dan pengarah dalam pekerjaan, diorang lepas tangan ataupun macam ambil remeh je. Diorang malah nak ikut pasal 5S ni, tapi orang-orang bawahan dia semua ikut 5S. Lepas tu bila ada seorang pekerja bawahan ni dia tak ikut 5S, yang CEO ni pun dia buat tak tahu je. Lepas tu diorang pun biar je apa pekerja tu tak buat amalan 5S tu. Lepas tu yang terakhir, poin ketujuh iaitu tiada rancangan tindakan. Okey. Maksud tiada rancangan tindakan ni macam semua pekerja termasuk pihak atasan tadi tak ada respon ataupun tak ada mengambil berat pasal 5S. Itu semua daripada diorang ni, diorang tak nasihat sama sendiri lah. Diorang tak nasihat sama sendiri. Bila diorang tak nasihat sama sendiri pasal amal 5S tu, lepas tu diorang akan mewujudkan suatu syarikat pekerjaan yang tak ada toleransi tindakan lah. Tak ada, maksud diorang macam tak peka dengan amalan 5S ni. Diorang membiarkan diri diorang je. Jadi dari situ daripada saya. Assalamualaikum.